Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Dalam video ringkas ini, aku akan tunjukkan bagaimana cara melakukan sujud syukur dan hukum hakamnya berkait dengannya. Bila masanya untuk kita sujud syukur? Sujud syukur dilakukan ketika seseorang mendapat kebahagiaan atau kegembiraan yang besar seperti menyambut kelahiran anak, mendapat harta dan terpelihara daripada musibah yang datang secara tiba-tiba. Dalam keadaan tersebut disunatkan untuk bersujud, yang mana perbuatan tersebut adalah di luar solat. Dalil yang menunjukkan kepada pensyariatan sujud syukur adalah berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah Nabi SAW ketika telah datang sesuatu perkara yang menggembirakan ataupun diceritakan sesuatu yang gembira dengannya, akan turun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Syarat sujud syukur menurut mazhab Syafi'i dan Hambali: yang pertama, suci daripada hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci daripada najis di badan, pakaian dan di tempat kawasan kita bersujud. Yang ketiga, menghadap arah kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Bagaimana melakukan sujud syukur? Pelaksanaannya hendaklah dalam keadaan berwuduk, berdiri menghadap kiblat, seterusnya bertakbir Allahu Akbar dan berniat, sahaja aku mengerjakan sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Lalu tersujud sekali dengan tidak rukuk. Tiada bacaan khusus semasa sujud, tetapi sunat kita bertasbih atau memuji Allah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Kemudian duduk dan beri salam. Terdapat perbahasan para ulama mengenai sujud tanpa wuduk serta tidak pula menghadap kiblat. Ini adalah pendapat kebanyakan salaf serta sebahagian Al-Malikiyah. Begitu juga ianya adalah pendapat jemaah muhakkik seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Syekh Al-Islam Ibnu Taymiyah, Ibnu Al-Qayyim, Al-Shawqani dan Al-San'ani. Bagi yang berpendapat sedemikian, berikut adalah alasan bagi menyokong pendapat mereka. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahawa sujud syukur memerlukan wuduk perlu mendatangkan dalil. Mengkiaskan sujud syukur dengan solat adalah tidak tepat kerana sujud syukur itu adalah sujud dan bukannya seperti solat. Yang kedua, zahir hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahawa Nabi SAW terus sujud tak kala menerima sesuatu yang menggembirakan baginda. Tiada pula disebutkan perlunya dalam keadaan berwuduk. Sekiranya memerlukan wuduk, pasti akan diterangkan oleh baginda SAW kerana berhajatkan kepadanya. Bahkan hadis menyebutkan Nabi SAW terus sujud tak kala menerima kabar yang gembira. Yang ketiga, sujud dilakukan apabila mendapat nikmat atau terselamat dari mudarat, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya dilakukan secara serta-merta. Jika memerlukan kepada wuduk, sudah tentunya ianya tidak dapat dilakukan dengan segera kerana perlu mencari air untuk berwuduk, mencari kiblat, kemudian barulah boleh berlakukan sujud. Ini boleh menghilangkan rahsia makna disyariatkan sujud syukur itu sendiri. Kesimpulannya yang lebih dekat yang mengatakan bahawa sujud boleh dilakukan tanpa adanya wuduk dan juga menghadap ke arah kiblat. Ini dengan melihatnya bahawa tiada dalil yang menjadi pemutus akan perlunya untuk berwuduk dan menghadap kiblat. Boleh saja bagi mereka yang menerima khabar gembira seperti mendapat anak, lulus peperiksaan, naik pangkat, untuk terus sujud menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan seseorang yang terselamat dari kecelakaan jalan raya, sembuh daripada penyakit, boleh terus sujud menzahirkan rasa syukur serta lega dari kemudaratan yang tidak menimpa ke atasnya. Jika ingin beramal dengan pendapat yang mengatakan perlunya wuduk serta menghadap kiblat, juga tiada masalah kerana isu ini terdedah kepada perbahasan ilmiah yang boleh dibahaskan. Semoga dengan pencerahan melalui video ini dapat sama-sama untuk kita lebih memahami berkenaan dengan sujud syukur dengan lebih baik, dan lebih utama adalah dengan mengamalkannya. Wallahualam. Sekian saja perkongsian aku dalam episod kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat dan info kepada korang semua. Dan jumpa lagi di episod yang akan datang dengan konten yang menarik. Saya Faizwan. Assalamualaikum.